على أهل البر وأهل البحار، لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار، لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار، ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار. يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلاك بجاه النبي المختار خير الخيار. انظر إلينا وقرب للبعيد المزار، يا دندنا. يسار منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار، طنى بخيامه به المختار سيد نزار، له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار. يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار، يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار. يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار، قل له تلك المنازل جاركم خير جار. يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار، الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار. أشرف نبيله مدد في كل للأكوان السار، يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار. قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار، لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار، لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار، ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار. يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلاك بجاه النبي المختار خير الخيار. انظر إلينا وقرب
وقرب للبعيد المزار يا دندنا. يسار منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار، طنا بخيامه به المختار سيد نزار، له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار، يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار، يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار، يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار، قل له تلك المنازل جاركم خير جار، يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار، الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار، أشراف نبيله مدد في كل للأكوان السار، يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار، قد فاض سره على أهل البار وأهل البحار، لولاهم الله خلق للخلق جنة ونار، لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار، ولا رأيت الحياة خصب سحوبه الغزار، يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار، سلاك بجاه النبي المختار خير الخيار، انظر إلينا وقرب للبعيد المزار يا دندن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والإمام القطب الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة المظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، إلى أن قال: وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan wahyu padaku, hendaklah kamu semua
mempunyai sifat tawadhu sehingga tiada seseorang membanggakan dirinya daripada orang lain, dan tidak pula seseorang merendahkan orang lain. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasulullah untuk bertawadhu. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, wahai Rasulullah Muhammad, yakni bertawadhu'lah kamu kepada pengikut-pengikutmu daripada kaum al-mu'minin. Perintah bertawadhu kepada Nabi lil iqtida, untuk menjadi ikutan kepada umatnya. Kalau Nabi diperintah oleh Allah bertawadhu, maka itu perintah daripada Allah kepada umatnya, yakni umat Nabi, untuk meniru Nabi di dalam mempunyai sifat tawadhu. Apakah itu tawadhu? Tawadhu maksudnya tidak melihat diri lebih baik daripada orang lain, yakni melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Selagi mana seseorang masih melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, maka di situ ada dzarrah min dzarratil kibr. Ada di situ walaupun sebesar biji sawi atau habuk daripada sombong bila melihat diri lebih baik daripada orang lain. Hadza sifat tawadhu, yakni tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang yang mempunyai sifat tawadhu, maka ia akan mulia di sisi Allah. Yang merendah diri kerana Allah akan diangkat darjat oleh Allah. Yang takabur di hadapan Allah akan hina di mata Allah. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah." Orang yang bertawadhu akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhu ini aziz, yakni sukar untuk seseorang mempunyainya. Tawadhu bukan ucapan yang diungkapkan oleh seseorang atau pujian kepada orang lain yang dipuji dengan sifat tawadhu. Fulan tawadhu, fulan low profile, fulan tak suka menunjuk-nunjuk, fulan. Mungkin kata-kata itu akan diungkapkan oleh seseorang yang melihat orang lain punya sifat seperti itu. Namun bukanlah kata-kata orang itu menjadi ukuran bagi seseorang itu punya sifat tawadhu atau tidak. Bukanlah karena pujian orang kepada orang lain kalau dia tawadhu bermakna itu tawadhu. Karena orang hanya akan menilai daripada lahiriah sahaja. Sementara sifat tawadhu itu sifat dalaman, sifat hati, sifat jiwa yang tiada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, terkadang dinampak orang itu tawadhu, namun di mata Allah dia takabur. Sebab hatinya pun takbur, hatinya sombong. Faham tom? Hadza pentingnya untuk seseorang mempunyai sifat tawadhu, hatinya merendah diri kerana
Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ra'aitu rabbi fil manami fasaqal hadith ila an qala ya Muhammad qultu labbaik. Qala idza sallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bermimpi melihat Tuhanku dalam mimpi. Maka diceritakan mimpi itu secara panjang lebar, di antara yang disampaikan oleh Nabi melalui mimpinya. Katanya Allah berfirman, wahai Muhammad, aku menjawab, kata Nabi, labbaik. Allah berfirman, kalau kamu salat, kalau kamu sudah selesai daripada salat, bacalah, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau perbuatan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, cinta kepada orang-orang miskin, dan bila Engkau berkehendak fitnah berlaku ke atas hamba-hambamu, cabutlah nyawaku kepada Engkau dalam keadaan aku terselamat daripada fitnah. Bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala artinya communicate antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bermaksud bermimpi melihat Allah bermakna ada dilihat wujud tertentu. Yang demikian adalah mustahil untuk berlaku melihat kepada Allah dalam wujud-wujud tertentu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha menciptakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Di antara orang yang bermimpi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah baginda Rasulullah. Dalam dalam sejarah dinyatakan Imam Ahmad pun pernah bermimpi Allah Subhanahu wa taala. yakni dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya di antara yang diajarkan dan ini adalah yang digalakkan bagi seseorang untuk membaca selepas salat, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, yakni meminta kepada Allah ilham supaya suka melakukan kebaikan, sanggup meninggalkan kemungkaran, dan cinta kepada orang-orang miskin. Melakukan kebaikan ini hidayah dari Allah. Terkadang banyak perbuatan-perbuatan baik, namun orang tak terpanggil untuk melakukan. Ramai orang tahu hal-hal yang mungkar, namun ramai yang melakukannya walaupun ia tahu ini perkara mungkar. Oleh karena yang demikian, di antara faktor-faktor yang boleh seseorang itu cenderung melakukan kebaikan, memohon hidayah kepada Allah agar diilhamkan melakukan kebaikan, dan memohon hidayah kepada Allah supaya mampu meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, memberitahukan kepada orang-orang yang masuk syurga atas perbuatan, atas amal perbuatan baik mereka di dunia. Orang-orang yang masuk syurga akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah, yakni hidayah dalam beramal untuk masuk syurga, hidayah dalam berbuat kebaikan. Bila seseorang tidak mendapatkan hidayah, maka takkan terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Demikian juga dalam meninggalkan kemungkaran. Wa tarkal munkarat. Ya Allah,
ilhamkan padaku untuk mampu meninggalkan hal-hal yang mungkar. Lalu meminta kepada Allah untuk suka kepada orang-orang miskin. Ajarkan kepada aku cinta kepada orang miskin. yakni cinta kepada orang miskin, supaya hati ini tidak takbur, tidak tamak, supaya seseorang itu ada belas kasihan, supaya lembut hatinya. Kebanyakan melihat kepada hal-hal kebendaan dan keduniaan, serta melihat kepada orang-orang yang memiliki kekayaan dan memandangnya dengan pandangan ta'zim kepada orang-orang yang gah dengan kekayaannya, akan menjadikan hati itu menjadi keras. Bergaul dengan orang-orang yang hanya fokusnya kepada keduniaan, bicara dunia, berfikir dunia, hari-hari dunia sahaja, akan menyebabkan kerasnya hati. Tetapi kalau dia duduk bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang susah, nampak macam mana kehidupan mereka, hati akan tersentuh, hati akan lembut, hati akan lunak. Faham dam? Walihada, di antara seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, saya ini mengadu kerasnya hati. Nabi bersabda, usaplah kepala anak yatim. yakni untuk melihat kepada anak yatim, mengusap bahagian kepalanya dan melihat kepada orang-orang miskin, maka hati akan tersentuh, hati akan menjadi lunak. Kalau kita tengok dekat TV saja kan, macam mana orang-orang dekat Palestin, macam mana orang-orang dekat Syria, macam mana pelarian-pelarian, ya kan, macam mana kehidupan orang-orang di mana Rohingya, macam mana kita melihat orang-orang yang ditindas dengan kesusahannya, dengan pelbagai macam kezaliman yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang yang zalim. Maka hati ini pun akan menjadi tersentuh dan lunak, dan mengingati betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Faham tom? Bila tengok budak-budak tengok cari makanan dekat sampah, ya kan, hada akan memberikan kepada kita kesedaran betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang-orang miskin. Cinta kepada orang miskin. Wa idza aradta, kalau engkau wahai Allah berkehendak ada fitnah berlaku, yani fitnah dimaksudkan ini adalah fitnah yang mencabar keimanan, fitnah yang boleh seseorang tergelincir untuk menjual marwah, bahkan menjual agama. Maka kata Nabi, kalau fitnah itu berlaku, ambillah nyawa aku dalam keadaan terselamat daripada fitnah. Ya Allah, Nabi pun juga bersabda demikian, meminta agar supaya diambil nyawanya bila fitnah berlaku. Ianya memberikan gambaran kepada kita betapa dahsyatnya fitnah, yang kalau berlaku seseorang boleh tergelincir bukan hanya menjual marwah, bahkan menjual agama itu sendiri. Tidak cukup menjual diri, menjual agama yang menjadi jaminan keselamatan baginya. Baginda Rasulullah bersabda, inna baina yaday sa'ah fitanan kalailil muzlim, qit'atan min lailil muzlim. Sesungguhnya sebelum hari kiamat terjadi akan ada fitnah-fitnah kaqita'il laili al-mudlim, umpama potongan-potongan malam yang menggelapkan. Yani fitnah menggelapkan. Kenapa dikatakan fitnah yang menggelapkan? Disebabkan bila fitnah itu berlaku, orang tak boleh bezakan yang mana hak, yang mana batil, yang mana ma'ruf, yang mana mungkar.
Umpama orang yang berada dalam kegelapan tak nampak apapun, fitnah bila berlaku orang tak nampak apapun, dah tak dapat beza mana betul mana salah. Faham tak? Dan di zaman kita sekarang banyak perkara berlaku fitnah, baik itu fitnah kekelompokan, baik itu fitnah mazhab, baik itu fitnah kuasa, atau fitnah-fitnah yang lain, yang kesemuanya mendakwa dia betul. Kelompok mazhab ini menyesatkan mazhab itu, yang ini pakai dalil Quran dan hadis, yang ini pun pakai dalil Quran dan hadis, hentam, saling menghentam satu dengan yang lain. Kelompok yang mempertahankan Quran, menolak hadis, dia pun guna dalil juga untuk tolak hadis. Ada kelompok yang menggunakan Quran dan hadis, dia tolak pandangan ulama. Jadi masing-masing bertelaga satu dengan yang lain, saling bercakar satu dengan yang lain, disebabkan oleh kerana perbezaan dan fitnah yang berlaku. Sesungguhnya sebelum hari kiamat ada fitnah-fitnah yang menggelap, yakni menggelapkan orang yang hidup di zaman itu tak dapat bezakan mana betul mana salah. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang di waktu pagi dia mukmin, di waktu petang dia kafir. Ada orang juga di waktu petang dia mukmin, di waktu pagi dia kafir. yakni ingin menggambarkan bagaimana perubahan yang ada pada zaman itu bila fitnah berlaku, agama yang akan digadaikan. Berapa banyak orang menjual agamanya untuk sesuap nasi? Berapa banyak orang menjual marwahnya hanya untuk kebendaan keduniaan? Berapa banyak orang menjual dirinya semata-mata untuk kemewahan? Walihada Nabi berdoa, kalau ada fitnah akan berlaku yang mengancam kepada keimanan, ambillah nyawa aku. Dan fitnah yang paling besar adalah fitnatud Dajjal. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Ibn Adam, qum ilayya amshi ilayka wa amshi ilayya. Wa amshi ilayya uharwil ilayka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadits qudsi, wahai anak Adam, berdirilah kamu untuk aku akan berjalan untuk kamu. Berjalanlah kamu menuju kepada aku akan berlari kepada kamu. Ibn Adam, udhkurni sa'atan min awalin nahari wa sa'atan min akhirihi, akfika ma baina dhalik. Wahai anak Adam, berzikirlah mengingati aku walaupun sesaat, di waktu pagi, awal pagi, dan juga di akhir hari. Aku cukupkan kamu daripada segala keperluanmu di antara keduanya. Yakni yang berzikir di waktu pagi dan berzikir di waktu petang, Allah akan cukupkan keperluannya di antara pagi dan petang. Apa keperluannya? Ya apa saja. Tidak hanya terhadap keperluan makan dan minum saja, Allah tak sebutkan di sini khusus makan dan minum. Apa saja. Akfika ma baina dzalik, aku cukupkan kamu apa saja yang diperlukan di antara keduanya. Bila berzikir kepada Allah di waktu pagi, berzikir kepada Allah di waktu petang, tanamkan dalam berzikir itu, ya Allah, lindungi aku daripada segala wabak, daripada segala penyakit, lindungi aku daripada perkara yang berbahaya. Tanamkan niat itu
Faham dom? Walihada, kenapa digalakkan kita di waktu pagi baca wirdul latif, di waktu petang baca wirdul latif? Niatkan ketika baca itu agar supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala wabak, daripada segala penyakit. Ibn Adam la ta'jiz an tusalliya li 4 raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu. Wahai Ibnu Adam, jangan kamu malas dan lemah untuk salat kerana aku 4 rakaat di awal pagi. Yani maksudnya salat duha. Akfika akhirahu. Aku akan cukupkan keperluanmu di akhir hari. Awal pagi kita jaga diri sendiri dengan 4 rakaat, Allah akan pelihara di akhir hari. Kita mulakan 4 rakaat di awal pagi, Allah akan jaga kita di akhir hari. Yani sepanjang masa berada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan 4 rakaat. Wa auhallahu ila Adam alaihi salam 4 khisalin fihinna jima'ul khairi laka wa liwaladika khaslatun li wa khaslatun laka wa khaslatun fima baini wa bainaka wa khaslatun fima bainaka wa baina ibadi. Ada 4 perkara yang padanya terhimpun segala kebaikan untuk kamu dan untuk anak-anakmu. 1 perkara untuk diriku, 1 perkara yang daripada 4 itu ya. 1 bahagian untuk diriku, 1 bahagian untuk kamu, 1 lagi bahagian adalah antara aku dengan kamu, dan 1 lagi bahagian antara kamu dengan hamba-hambaku. 4 bahagian. 4 perkara terhimpun padanya segala kebaikan pada 4 bahagian. Bahagian untuk Allah, bahagian untuk kamu manusia, bahagian antara Allah dengan manusia, bahagian antara manusia dengan manusia. Ammallati hiya li fata'buduni la tusyriku bi syai'a. Adapun bahagian yang menjadi hak aku, kata Allah, adalah engkau sembah aku dan tidak menyekutukan aku. Wa ammallati hiya laka fa'amaluka ajzika bih. Adapun yang untuk kamu, wahai anak Adam, adalah amal kamu sendiri yang saya beri balasan. Wa ammallati hiya fima baini wa bainaka fa'alaka ad-du'a wa 'alayya al-ijabah. Adapun antara yang bahagian yang ketiga, antara aku dengan engkau adalah doa yang merupakan tuntutan kepada engkau, dan aku yang akan memberikan kabulnya doa. Engkau doa, aku kabul. Wa ammallati hiya fima bainaka wa baina ibadi fatushibuhum bima tuhibbu an yushibuka bihi. Adapun bahagian yang ada antara kamu dengan hamba-hambaku, hendaklah kamu berinteraksi dengan mereka, berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka dengan cara yang kamu suka mereka bergaul kepada kamu. Bersikap kepada mereka dengan cara yang kamu suka orang lain bersikap kepada kamu. Kita tak mahu orang kasar pada kita. Jangan kasar pada orang. Kita tak mahu orang angkat suara tengking kita. Jangan tengking orang.
Kita tak mahu orang dusta, tipu kita. Jangan tipu orang. Kita sakit hati orang perli kita. Jangan perli orang. Kita tak mahu orang khianah pada kita. Jangan khianah orang. Apa yang kita nak daripada orang, itu juga yang kita kena buat pada orang. Itu yang menjadi perhubungan antara kita dengan manusia. Jadi sebelum kita tuntut orang itu hormat kita, kita kena hormat orang. Kita kena mula. هذا نعم. وفي الصحف إبراهيم عليه السلام وعلى العاقل أن يكون ممسكا للسانه. Daripada suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim ini wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Kandungannya, hendaklah orang yang berakal itu menjaga lisan, mencegah lisannya, yakni tanda akal orang, yakni tanda orang itu berakal bagus, sempurna, bila menjaga mulut. Arifan bizamanihi muqbilan ala sya'nihi. Tahu keadaan zaman dan waktu yang ia hidup di zaman itu, dan dia fokus kepada apa yang menjadi keutamaan baginya. Wa 'alal 'aqili an takuna lahu arba'u sa'at. Dan bagi orang yang berakal, hendaklah membahagikan masanya pada 4 bahagian. Yang pertama, fasa'atun yunaji fiha rabbahu. Satu masa untuk dia bermunajat dengan Tuhannya. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Satu masa dia bermuhasabah. Bermuhasabah diri ini mengenal pasti apa amal baik yang kita buat dan apa amal yang tak baik kita buat. Bila kita tahu amal baik yang kita buat, kita bersyukur kerana dapat buat kebaikan dan mohon ditambahkan istiqamah dalam kebaikan. Bila kita nampak baik, hendaklah kita berazam untuk mengubah daripada kebiasaan perbuatan tak baik itu. Ini namanya muhasabah. Bermuhasabah diri, tengok apa kekurangan yang ada pada diri sendiri untuk disempurnakan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kamu sebelum kamu dihisab. Demikian kata Sayyidina Umar bin Khattab. Wa sa'atun yufdi fiha li akhwanihi alladhina yubassirunahu bi'uyubi nafsihi. Dan ada satu masa yang dia habiskan bersama dengan teman-temannya. Teman-teman yang macam mana yang kita perlu habiskan masa? Teman-teman yang boleh tunjuk kita punya silap. Teman-teman yang boleh beritahu kita punya kekurangan. Teman-teman yang datang kepada kita beritahu, awak ni tak boleh tengking orang, awak ni tak boleh cakap kasar pada orang, awak ni jangan. Yang bagi tahu apa kita punya silap, kita perlu lapangkan masa duduk dengannya. Pasal apa? Pasal dia akan tunjuk apa kita punya silap. Yang kalau kita tak diberitahu, mungkin kita tak sedar. Dan dengan demikian, teman yang perlu kita berteman adalah teman yang boleh tegur kita, boleh nasihat kita, boleh beritahu salah silap kita. Dan yang terakhir, wasa'atun yukhalli fiha baina nafsihi wa baina syahawatiha, yani al-mubahah. Dan satu masa yang seseorang itu membersihkan atau menjauhkan dirinya daripada syahwat-syahwatnya. Syahwat dimaksudkan ini syahwat yang mubah.
yang harus. Artinya apa? Orang yang berakal itu akan menjadikan salah satu masanya untuk banyak mengurangkan diri daripada menyibukkan hal-hal yang harus. Daripada makan banyak, daripada buang masa banyak, daripada fokus kepada benda yang tak ada kaitan dengannya. Faham tak? Kecenderungan manusia dalam hidup ini daripada syahwat-syahwatnya adalah baik itu syahwat kepada dunia, kepada kepada makan, minum, kepada hal-hal yang walaupun harus, kalau yang haram memanglah kita kena tinggalkan, wajib. Tapi ini kepada yang harus. Sehingga dengan begitu waktu yang ada padanya ini hanya dimanfaatkan untuk taat sahaja. Ada orang yang berakal menurut apa yang termaktub dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal yang baik, akal yang sempurna, akal yang membahagikan masanya kepada 4 untuk bermunajat, untuk bermuhasabah, untuk bersama dengan teman yang boleh tegur dan nasihat, dan untuk membersihkan hati dan jiwa kita daripada hal-hal yang mengundang hawa nafsu, yang mengabaikan dan juga membazirkan masa kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala imarahkan waktu kita sentiasa dengan perbuatan yang membawa pahala kepada kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umur yang berkat, penghujung yang selamat, husnul khatimah, بعد أمر طويل وحال جميل مع الثبات والتمكين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت ورحم دعوهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منزل به الأونس كله هو الصفا والمسار طنب خيامه به المختار سيد نزار له نور مشرق على الآفاق ظاهر جهار يا باخت من جاه قاصد للزيارة وزار يا باخت من طاف هاتيك المشاهد ودار يا باخت من كان للمختار ضيفا وجار قل له تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار الله قد خاصكم بأحمد خيار الخيار أشرف نبيله مدد في كل
للأكوان السار، يا باخت من لا ذبه أو في حماه استجار، قد فاض سره على أهل البار وأهل البحار، لولاهم الله